Alhamdulillah, kita bertemu kembali dan kita pun sedia faham bahawasanya hari ini ekonomi dah semakin rancak. Syukur, Alhamdulillah. Tapi dalam keadaan kerancakan ekonomi, mana-mana rancak sekarang ni, kita pun perlu tambahkan ilmu. Kita perlu rancakkan ilmu. Dan hari ini kita bersyukur, rahmat Allah, kita dipertemukan dengan dua orang panel. InsyaAllah akan menambah ilmu kita tentang urus wang rancang pelaburan dalam era endemik. Bersama kita, Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad. Inilah wajah yang selalu kita tengok. Ini tok guru kita, mentor pelaburan saham syariah. Dan di sebelah kanan saja tu muda sikit daripada saya. Tuan Wan Azfar Azim Wan Azhar merupakan Mr. Crypto, trainer pelaburan kripto. Orang lain sibuk train nak six pack dan sebagainya. Ini dia akan bantu anda menambahkan six pack dalam akaun anda. Jadi Tuan Haji, jadi apakah yang perlu kita rancang dalam pelaburan era endemik? Kita menuju ke era endemik yang mana kita lihat pemulihan ekonomi sedang berlangsung. Walaupun kita dikejutkan dengan varian baru. Jadi sebenarnya suka atau tidak kita perlu membuat persiapan diri untuk menempuhi cabaran yang mendatang. Dengan cara apa? Dengan cara kita menguruskan wang kita dengan bijak. Cara nak urus wang ni macam mana? Yang pertama, kita perlu cari peluang. Sebab hari ni kata gaji tak cukup. Pendapatan tak cukup. Harga wang semakin mahal. So apa kena buat? Apa yang kita buat lah, kita perlu bijak merancang wang yang kita ada. Dengan cara, satu, berjimat cermat, berhemah dari segi perbelanjaan yang kita buat. Yang kedua adalah mencari sumber pendapatan alternatif. Ini bila bercakap tentang sumber pendapatan alternatif, saya dah terpandang orang belah sana tu, dia jeling je saya. Jadi apakah antara platform terbaik kalau kita pilih untuk tambahkan pelaburan kita? Sebenarnya dalam ilmu pelaburan ataupun apa jenis skip pelaburan yang ada dekat luar sana, ada banyak sebenarnya. Orang tak perasan. Unit amanah kita ada saham, dan yang terbaru kita ada aset digital. Okey, aset digital ni ramai orang dia macam ingat ini adalah forex. Sebenarnya ini satu aset yang berbentuk digital. Baik. Okey, tapi ramai orang hari ni dia banyak terlibat dengan skim cepat kaya. Yeah. Dia nak mudah. Memang Senang. di saat hari ni orang tersepit. Okey, sebab PKP whatsoever semua. Tapi hari ini orang nak mudah. Orang tengok skim dapat setiap bulan, setiap minggu orang masuk. Tapi sedangkan kita ada saham ataupun aset digital ataupun unit amanah yang dikawal oleh autoriti seperti Suruhanjaya Sekretari Malaysia. Tapi benda inilah yang ramai orang kat luar sana perlu ambil perhatian dan semak dulu pelaburan-pelaburan yang diorang yang jual ada. Sebab apa? Sekarang hari ni orang nak mudah je, Tuan Haji. Dia nak mudah, satu masalahnya kita dalam keadaan terkesan. Kita baru nak memulihkan keadaan ekonomi diri kita. Jadi menyebabkan kita mencari peluang untuk menggandakan pelaburan. Tapi masalahnya kita terlibat dengan benda yang salah. Dan hari ni saya nak beritahu, skim peleburan luar sana sangat berleluasa. Peleburan? Skim peleburan, bukan pelaburan tuan. Skim peleburan sangat berleluasa yang menyebabkan kita tak tahu nak membezakan antara produk yang betul, produk yang salah. Dan akhirnya kita nak kembangkan duit, uruskan duit, bukan jadi duit, malah kita kehilangan duit. Ini perlu kita hati-hati. Sebab kalau tengok hari ni di sosial media, muka ramailah ustaz-ustaz dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk menipu masyarakat. Tapi masyarakat kita pula sebab terdesak dan mereka memilih jalan pintas. Sedangkan itu bukan pelaburan yang sebenar. Itulah dia. Tok guru saya selalu pesan, membezakan orang atau menyelamatkan kita adalah ilmu. Hari ini kita nak kongsikan ilmu. Macam mana kita nak tahu beza pelaburan dengan Bitcoin? Okey, pelaburan ni dia ada berbagai produk. Kita ada di mana saudara Asfar kongsi tadi, kita ada digital asset, kita ada Bitcoin ada sebahagian daripada digital asset yang ada. Di Malaysia, pastikan kita terlibat dengan pasaran yang dikawal selia. Ramai hari ni dia terlibat dengan skim-skim peleburan saya katakan tadi. Package yang ada, labur 300, petang dapat 3,000. Tak ada, dia tak macam tu. Tak ada. Kalau begitu mudah semua dah kaya. Tak ada orang nak bagi duit percuma. Tak ada. Jadi sebab itu kita perlu memahami produk yang ditawarkan dan terlibat dalam pasaran yang dibenarkan. Dan pasaran ini dikawal selia oleh pihak autoriti iaitu Suruhanjaya Sekretari Malaysia. Jadi kalau kita rasa sanksi boleh labur dapat duit sekian banyak, hari-hari boleh dapat untung, sebaiknya cuba rujuk ke pihak autoriti ini sebelum kita buat tindakan untuk melabur. Sebab sangat bahaya. Kita elok dalam keadaan endemik yang mana baru nak pulih, tiba-tiba kita dah duit penat lelah kita tu dilaburkan tempat yang salah. Dan akhirnya kita alami kerugian. Lebur lah. Memang lebur lah. Masya Allah. Jadi ada tak antara program-program untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan tentang pelaburan, nak kena pasti Bitcoin ke apa ke, bila, di mana, bagaimana, ada tak caranya? Ada. Saya mungkin bagi anak muda bercakap lah. Sila. Anak muda hari ni mencari peluang produk-produk pelaburan yang sah. Mungkin Asfar boleh kongsi kan kepada mereka kat luar sana. Okey, akibat apa yang berlaku hari ini terlihat ramai rakyat Malaysia yang masih banyak terlibat ataupun yang masih mencari-cari lagi sebenarnya. Kita di Asri Ahmad Academy sebenarnya kita ada buat satu program percuma. Okey, tak ada cas sen pun.
okey, yang akan berlangsung pada hari Khamis ni. Baik. Hari Okey? Khamis ni? Khamis ni. Okey, lagi 3 hari 4 hari ni. Iaitu saham versus kripto. Bagaimana orang dekat luar sana nak belajar saham yang betul. Okey, nak belajar kripto yang betul. Hari ni ramai orang terlibat benda yang salah. Baik. Nama sama tapi salah. Alamak. Platformnya salah. Platformnya tak betul. Okey, Jadi sebab itu kami bawakan program ini special untuk penonton TV Al-Hijrah. itulah bila cakap special saya nampak ada QR code, jadi kita perlu scan ke? Ya, yeah, betul. Okey, Scan, baik. boleh hubungi. Kalau katalah tak berapa pandai sangat nak scan, apa lagi cara kaedahnya kita nak hubungi untuk sertai program tu? Tuan Haji Asri dah jeling tu Asfar tu. Jadi menjeling sebab ramai tak faham tentang produk tu, jadi kita gaduh lah tengok produk mana yang terbaik. Sebenarnya produk yang terbaik adalah produk. Ini dia. Talian yang perlu dihubungi. Boleh hubungi nombor talian yang diberikan. Kerana kita akan kongsikan bagaimana untuk membezakan antara produk-produk yang ada dalam pasaran. Risikonya bukan cerita buat untung. Risiko yang perlu kita uruskan dan bagaimana untuk kita menjadi seorang pelabur yang bijak dan pelabur yang bertakwa, insya-Allah. Subhanallah. Dan banyak sebenarnya program kita bawakan, program pelaburan di peringkat global, pelaburan di Bursa Malaysia. Dan inilah pelaburan yang sah dan juga patuh syariah untuk kita sama-sama terlibat. Sebab itu kita nak berkongsi pada masyarakat tentang produk-produk yang ada ini supaya dia dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang baik dan tidak terlibat dalam pelaburan-pelaburan yang menyalahi undang-undang. Masya Allah, tu dia yang penting kita kena sedar. Dan Tuan Asfar, sekali lagi mungkin boleh ingatkan para penonton semua, kena anak-anak muda dan sebagainya kan. Dia nak cepat, anak muda ni semangat dia lain macam sikit. Betul. Mungkin sebagai mutiara kata ataupun nasihat kepada semua yang sedang menonton ni, apa perlu kita lakukan pada hari Khamis ni? Okey. So, hari Khamis ni, just scan tadi QR code tadi, daftar. Okey, kita akan jumpa di waktu tu malam. Okey, bagaimana kita akan kongsikan pelaburan yang sah, mudah, patuh syariah yang ada dekat Malaysia ni. So sebagai anak muda ataupun bagaimana saya nak nasihat dekat luar sana, ramai hari ni orang terjebak maybe dengan pelaburan yang tak betul, dengan modal yang rendah. Sebab boleh melabur kan, student, betul, remaja kan, dia modal rendah dia nak melabur. Okey, yang tinggi-tinggi ni dia macam takut tak ada duit. So sebab itu dia terjebak dengan benda yang salah. Sedangkan benda yang betul pun modal tak perlu tinggi. Serendah RM100, RM200. Orang tak percaya. Orang ada ilmu ni lain macam sikit dia cakap dengan anak muda perlu terinspirasi dengan Asfar. Dan Tuan Haji yang barangkali sedang menonton ni, mak-mak, ayah-ayah, anak-anak, mak ayah ni dia risau pasal masa depan anak dia, nak kahwin macam mana besok, nak besok ada anak pula daripada kahwin. Jadi mak ayah yang sedang menonton ni, apa kita boleh lakukan untuk galakkan anak-anak kita ni untuk menambahkan ilmu tentang pelaburan? Kena pula orang-orang kita, pelaburan ni tak biasa, kita tak biasa, takut. Sebab tu kita kena letakkan yang pertama matlamat tentang pengurusan kewangan ni yang betul. Kalau kita tak matlamat yang betul, contoh tadi macam tuan tadi kongsikan, matlamat dia nak kahwin, matlamat dia nak kehidupan lebih baik. Jadi dia perlu merancang. Dia bukannya besok dia melabur, besok dia kaya. Dia perlu merancang lebih awal dengan cara apa saya katakan tadi, dengan cara menguruskan wang yang ada, iaitu berbelanja secara berhemah dan mencari peluang dan ruang untuk menggandakan wang simpanan yang ada. Dengan secara berhemah lah. Jangan terburu-buru pula. Dari situ sebenarnya bila kita letak matlamat yang jelas, insya-Allah kita akan dapat menggandakan wang kita di masa hadapan. Dan kita dapat, yang paling penting sebenarnya hari ni orang bercerita tentang kadar inflasi. Yang harga barang meningkat naik berlipat kali ganda. Setiap hari kita baca di laporan-laporan akhbar mengatakan bahawa barang ni mahal. Sebenarnya suka atau tidak, itulah yang kita akan lalui. Jadi apa persediaan kita? Jadi bermaksud kita perlu kritikalkan keadaan semasa supaya kita dapat bekerja kuat, bekerja secara bijak untuk masa depan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan saya sarankan semua yang sedang menonton ni, ambil gambar siap-siap, screenshot ataupun ambil gambar, kongsi dalam grup WhatsApp, kongsi dalam grup keluarga, bagi tahu kat mak ayah. Mungkin isteri sedang menonton, bagi tahu kat suami. Mak ayah sedang menonton, atuk ni sedang menonton, bagi kat cucu-cucu yang mungkin tak tahu mana lagi dia nak tambahkan pendapatan. InsyaAllah kita ikhtiarkan sama-sama. Ini dia, hari Khamis ini insyaAllah kita bertemu. Hubungi nombor tertera yang ada sekarang ni, insyaAllah. Kita ikhtiar, Allah bantu. Dan terima kasih kepada panel-panel kita, insyaAllah. Semoga berjaya lah hari Khamis ni. InsyaAllah. Kita tamat bersama-sama daripada anda semua. Semoga berjaya dengan pelaburan anda. Yang penting, bukan salah pelaburan, salah kita tak cukup ilmu. Kita berehat seketika, kembali lepas ini, insyaAllah.